Okey, selamat petang semua. Selamat petang, Selamat Cikgu. petang, Cikgu. Okey, semua Selamat dah petang, makan Cikgu. betul? Semua dah makan? Belum. Dah makan, Cikgu. Belum lagi. Dah lewat. Belum makan lagi Arun. Nanti lepas kelas makan Belum. ya. Okey. Okey, semua sihat kan ni? Ke ada yang sakit? Sihat. 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 Cikgu berharap semua sihat lah ya. Okey, hari ni kita akan belajar unit baru. Jadi sebelum itu cikgu nak kamu tengok dulu gambar-gambar ni je. Sekejap ya, cikgu buka slide. Cikgu share screen dulu. Okey. Okey. Kemarin kita cuti sempena apa? Siapa tahu? Hari Kebangsaan. Ya, Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke berapa? Siapa tahu? 64. Ya, 64. Bagus. Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64. Jadi hari ini kita akan belajar unit baru. Jadi sebelum itu cikgu nak kamu tengok dulu gambar-gambar yang cikgu paparkan tu. Okey, kamu nampak gambar apa? Hello? Pertama sekali kamu nampak gambar apa? Jap, Cikgu, jap. Tak pin lagi. Jap, Okey. Dah pin ke tu? Okey, dah nampak. Okey, pertama sekali kamu nampak gambar apa? Jalur gemilang. Jalur gemilang. Yang kedua, jap, ada orang masuk. Cikgu pergi accept dulu je. Okey. Okey, gambar pertama, gambar jalur gemilang. Okey, gambar kedua, gambar apa tu? Tugu Negara. Ya, Tugu Negara. Betul. Yang ketiga, Jatah negara. ya, Yata Negara. Okey, semua tahu tak gambar-gambar ini kan melambangkan apa? Awak rasa gambar-gambar ini kan melambangkan apa? Apabila kita nampak gambar ni, kita akan fikir tentang apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Tentang Malaysia. Ya, Malaysia. Betul. Tentang Malaysia. Lepas tu ada jawapan lain lagi tak? Ada siapa ada jawapan lain lagi selain tentang Malaysia? Apa lagi? Kita akan fikir tentang kedaulatan negara kita, identiti negara kita, lambang nasional negara kita, maruah negara kita. Betul tak? Betul. Betul. Jadi cikgu nak tanya lagi. Bagi pendapat kamu kan dalam mengekalkan kedaulatan negara kita ni penting atau tidak penting? Penting tak? Penting. Penting. Ya, betul. Penting kan dalam mengekalkan kedaulatan negara kita. Jadi hari ini kita akan belajar unit terakhir iaitu unit 12. Kedaulatan negara tanggungjawab bersama. Tengok dari tajuk pun kita sudah tahu kan bahawa kita sebagai rakyat Malaysia, kita bertanggungjawab dalam mengekalkan kedaulatan negara kita. Jadi hari ini cikgu nak terangkan dulu apa yang kamu akan belajar dalam unit ini. Okey. Pertama sekali, kamu akan belajar ciri negara berdaulat. Kedua, kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Ketiga, cabaran dalam mengekalkan kedaulatan negara. Keempat, kesan pengabaian tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara. Kelima, mengekspresi perasaan apabila menjalankan tanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan negara. Keenam, pelibatan diri dalam aktiviti bagi mengekalkan kedaulatan negara. Okey, bagi cadangan nilai pula, pertama sekali, nilai patriotisme, kedua, nilai bertanggungjawab, ketiga, hormat, keempat, keberanian, dan kelima, kerjasama. Okey. Sebelum masuk lebih mendalam mengenai topik ini kan, cikgu nak kamu faham dulu apa maksud negara berdaulat.
Apa itu negara berdaulat? Negara berdaulat adalah negara yang bebas daripada penjajahan dan berupaya untuk menguasai hal ehwal negara secara bebas tanpa campur tangan daripada mana-mana negara lain. Bermaksudnya, negara yang berdaulat ini adalah negara yang merdeka, negara yang bebas dari jajahan kuasa-kuasa luar, negara yang berhak untuk memerintah ataupun mengurus negara sendiri. Okey, siapa tahu negara kita ni kan sebelum merdeka pada 31 Ogos, negara kita pernah dijajah oleh negara-negara mana? Siapa tahu? Pertama, Portugal. Lepas tu, mana lagi? British. British. Betul. Lepas tu, Belanda. Belanda. Betul. Satu lagi. Jepun. Jepun. Ya, betul. Lepas tu negara kita merdeka pada 31 Ogos. 1957. 1957. Ya, betul. Bagus. Kemarin kita sudah sambut hari kemerdekaan yang ke berapa? 64. Ya, semua sambut kan hari kemerdekaan negara kita? Sambut. Ya, bagus. Okey, kita tengok pula. Apa ciri negara berdaulat? Macam mana tu kita boleh tahu negara tu berdaulat atau tidak berdaulat? Ini merupakan ciri-cirinya. Tapi sebenarnya dia ada banyak lagi ciri. Tapi hari ini cikgu senaraikan 5 ciri sahaja. Okey, ciri yang pertama, merdeka. Ini merupakan ciri yang paling pertama. Negara yang berdaulat adalah negara yang merdeka. Negara kita pun merupakan sebuah negara yang merdeka. Jadi ciri yang kedua adalah beridentiti nasional. Identiti nasional ini merupakan lambang kebangsaan, lambang kedaulatan sesebuah negara. Okey. Cikgu nak tanya, siapa tahu apa atau bagi tahu cikgu contoh identiti nasional atau lambang nasional negara kita, lambang kedaulatan negara kita. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Negaraku. Negaraku. Lagu negaraku. Ya, betul, lagu negaraku. Lepas tu apa lagi? Orang lain? Selain dari lagu negaraku, apa lagi yang lambang ataupun identiti nasional kita yang apabila orang lain nampak, orang lain akan tahu itu negara Malaysia. Apa? Jalur Gembilang. Jalur Gembilang. Ya, Jalur Gembilang merupakan bendera Malaysia. Lepas tu apa lagi? Radan boleh bagi tahu cikgu apa lagi? Ada Ya. bendera Malaysia. Bendera Malaysia. Ya. Lepas tu selain dari yang kawan-kawan awak bagi contoh tadi kan, bahasa Melayu juga merupakan
Jadi cikgu minta maaf semua tadi line cikgu terputus. Jadi kita akan teruskan kelas kita, boleh? Tadi kita cikgu ajar sampai mana dah? Okey, kita belajar sampai mana sudah tadi? Identity nasional. Identity nasional. Sudah habiskan identity nasional ke cikgu baru mula? Sudah. Sudah. Jadi kita akan teruskan ciri ketiga ya. Okey. Okey, ciri yang ketiga adalah bermaruah dan berwibawa, di mana sebuah negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai maruah dan berwibawa, di mana negara tersebut akan mempunyai sistem politik yang stabil, ekonomi yang mantap dan mempunyai rakyat yang berkualiti. Di mana rakyat yang berkualiti adalah rakyat yang mempunyai semangat cinta akan negara, menjaga nama baik negara, tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menggugatkan kedaulatan, keamanan negara, tidak terlibat dengan rasuah. Itu contoh-contohnya rakyat yang berkualiti. Apabila sesebuah mempunyai rakyat yang berkualiti, maka kedaulatan negara dia akan dapat dikekalkan. Okey. Seterusnya, negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai struktur pemerintahan sendiri. Okey, sebagai contohnya negara Malaysia, negara kita. Negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di mana di bawah pentadbiran raya perlembagaan, di mana Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Ini merupakan sistem pemerintahan negara kita. Okey. Ciri yang kelima itu bebas daripada pengaruh luar. Negara yang berdaulat ini kan dia akan mempunyai kebudayaan, identiti, lepas tu kesenian yang tersendiri. Dia tidak terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Dia tidak akan terpengaruh dengan bahasa luar, pakaian luar, ataupun cara hidup dari luar. Maka macam contohnya kan Malaysia kan, kita mempunyai kebudayaan kita sendiri. Kita mempunyai keunikan kita sendiri. Jadi itu merupakan salah satu ciri kedaulatan negara. Okey. Setakat ni semua faham ke tentang kedaulatan negara, ciri kedaulatan negara? Faham? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Okey, jelaskan. Jelas. Okey. Jadi seterusnya kita akan tengok pula apa kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Kenapa kita perlu mempertahankan kedaulatan negara? Ini kita akan tengok kepentingan dia. Okey, hari ini cikgu senaraikan hanya 5 kepentingan sahaja, tapi sebenarnya dia ada banyak lagi kepentingan. Okey. Yang pertama, dapat mengekalkan kemerdekaan negara. Contohnya apabila semua rakyat Malaysia tidak berkira kaum, bangsa dan agama bekerjasama dan bertanggungjawab dalam mengekalkan kedaulatan negara, maka kemerdekaan negara kita juga akan dikekalkan. Okey, seterusnya maruah negara terpelihara. Apabila rakyat negara kita semua mempertahankan kedaulatan negara, rakyat tidak mudah terpengaruh dengan anasir-anasir subversif. Okey, anasir subversif itu adalah perbuatan yang bertujuan untuk melemahkan atau memusnahkan sesuatu sistem politik. Jadi apabila rakyat kita tidak dengan anasir subversif ini, maka kedaulatan negara akan dikekalkan. Okey, seterusnya mengekalkan kestabilan politik kita. Apabila contohnya kan semua rakyat kita bertanggungjawab. Tanggungjawab macam mana tu? Tanggungjawab dalam menstabilkan politik, di mana kita melibat diri apabila adanya undi ataupun melibat diri dengan politik kan, maka kestabilan politik kita dapat dikekalkan. Okey, seterusnya mengukuhkan perpaduan dan keharmonian rakyat Malaysia. Mestilah kan apabila kita semua bekerjasama, bersatu padu dalam mengekalkan kedaulatan negara,
perpaduan dan keharmonian rakyat kita akan dapat dikukuhkan lagi. Seterusnya yang kelima, meningkatkan semangat patriotik. Okey, cikgu nak tanya, kalau awak selalu menyertai program-program yang mengekalkan ataupun program-program yang memelihara kedaulatan negara kita kan, awak rasa semangat patriotik dalam diri awak tu meningkat atau makin menurun? Semakin meningkat. Ya, semakin meningkat. Apabila kita semua melaksanakan aktiviti atau tanggungjawab dalam mengekalkan kedaulatan negara ni kan, semangat patriotik dalam diri kita pun akan meningkat. Inilah merupakan salah satu kepentingan mengekalkan kedaulatan negara. Okey, setakat ni ada soalan? Ya. Okey, kalau tak ada soalan, kita akan teruskan kepada cabaran. Okey. Sebelum itu kan seperti yang kita sedia maklum bahawa dalam suatu perkara mesti ada cabaran. Terutamanya dalam zaman globalisasi ini. Okey, dalam mengekalkan kedaulatan negara juga dia ada mempunyai cabaran tersendiri. Okey, kita tengok apa cabaran dalam mengekalkan kedaulatan negara. Okey, di sini cikgu ada senaraikan 4 cabaran dalam mengekalkan kedaulatan negara. Okey, cabaran yang pertama adalah penularan berita yang menggugatkan kedaulatan negara kita. Seperti yang cikgu katakan tadi kan, bahawa sekarang ni kita di zaman globalisasi di mana semua akan tercapai ataupun semua akan mempunyai sosial media, betul tak? Kamu semua ada main sosial media tak? Macam contohnya Facebook ke, Instagram ke, Twitter ke, pernah main tak? Pernah, cikgu. Ya, mesti kita pernah kan sebab sekarang ni sudah moden, jadi semua orang akan adanya sosial. Jadi cabaran yang pertama adalah penularan berita yang dapat menggugatkan kedaulatan negara, di mana apabila kita adanya pencapaian internet, lepas tu boleh menularkan berita-berita palsu ataupun berita yang boleh memfitnahkan negara, memfitnahkan pemimpin ataupun menggugatkan kedaulatan negara. Jadi dia akan menjadi satu cabaran lah dalam mengekalkan kedaulatan negara ini, sebab adanya peluruhan berita ini, berita-berita yang dapat menggugatkan kedaulatan negara ni kan, negara kita akan dipandang rendah lah dari negara lain. Jadi kedaulatan negara kita akan tergugat. Okey, seterusnya taraf ekonomi dan sosial tidak seimbang dalam kalangan rakyat. Okey, taraf ekonomi rakyat ni pun penting, sebab kalau taraf ekonomi dalam kalangan rakyat kita kan tidak seimbang, di mana orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin kan. Jadi taraf ekonomi kita ni macam akan terjejas lah. Macam tu. Jadi kedaulatan negara kita juga susah dapat dikekalkan kalau semua rakyat macam tahap ekonomi yang tidak seimbang. Okey, yang seterusnya cabaran yang ketiga itu generasi muda yang kurang semangat patriotik terhadap negara. Okey, generasi muda seperti kamu ni kan merupakan generasi yang akan memimpin negara pada masa akan datang. Jadi kalau generasi muda seperti kamu tiada semangat patriotik, iaitu semangat cinta akan negara, maka pembangunan negara dan kedaulatan negara tidak akan dapat dikekalkan, sebab di mana rakyat dia sendiri pun tiada semangat patriotisme. Jadi kedaulatan negara pun tidak akan dapat dikekalkan. Jadi merupakan salah satu cabaran yang paling besar lah dalam mengekalkan kedaulatan negara. Okey, cabaran yang terakhir adalah tindakan kuasa besar yang mencabar kedaulatan negara. Apabila semua rakyat kita tidak bertanggungjawab, tidak mempunyai semangat patriotik, jadi dia memudahkan kuasa-kuasa besar untuk mencabar ataupun menjajah negara kita. Jadi negara kita akan hilang kedaulatan. Jadi dia merupakan salah satu cabaran dalam mengekalkan kedaulatan negara ini.
Okey. Seterusnya kita akan tengok pula kesan pengabaian tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara. Apa kesan yang akan berlaku jika semua rakyat tidak mempertahankan kedaulatan negara? Okey, kesan yang pertama adalah norma masyarakat semakin dilupakan. Macam mana tu? Apabila rakyat kita semua tidak mengamalkan amalan atau norma masyarakat di negara kita dan mengagumkan budaya luar. Jadi tradisi dan norma masyarakat negara kita atau keunikan rakyat kita ni akan dilupakan oleh generasi muda. Jadi di situlah kedaulatan negara kita juga akan terjejas. Okey. Seterusnya, kesan yang seterusnya adalah perpaduan dan keharmonian terjejas. Macam mana tu? Apabila semua rakyat kita tidak bekerjasama atau tidak bertanggungjawab dalam mengekalkan kedaulatan negara ini, mesti rakyat kita akan berbalah antara satu sama lain, bermusuh antara satu sama lain. Jadi perpaduan dan keharmonian negara kita akan terjejas. Perpaduan tidak akan wujudlah kalau kita saling bermusuh atau berbalah antara satu sama lain. Okey, yang ketiga, ekonomi negara terbantu. Macam mana tu? Sebab kalau rakyat semua tidak bertanggungjawab terhadap kedaulatan negara, jadi ekonomi negara pun tidak dapat diperkembangkan. Pembangunan negara pun akan terjejas. Jadi aktiviti ekonomi negara kita juga akan terbantu. Okey, kesan yang keempat iaitu ketidakstabilan politik negara. Seperti yang cikgu kata tadilah, kalau kita tidak tanggungjawab, tidak bekerjasama, jadi sistem politik negara kita juga akan tergugat di mana pemimpin-pemimpin kita saling bermusuh dan berbalah merebut-rebutkan kuasa. Jadi sistem politik negara kita juga akan tergugat. Tidak stabil lah macam tu. Okay, jadi apabila sistem politik kita tidak stabil, jadi kedaulatan negara kita juga akan terjejas. Okey. Kesan yang seterusnya, kesan yang terakhir itu campur tangan kuasa luar. Ini apabila semua rakyat mengabaikan tanggungjawab, tidak melaksanakan tanggungjawab, tidak ada semangat patriotik, tidak cinta akan negara. Jadi dia memudahkan kuasa-kuasa luar bercampur tangan di negara kita. Jadi kalau kuasa luar campur tangan di negara kita dijajah lagi, jadi negara kita tidak aman, rakyat pun hidup dalam huru-hara. Semua nakkah kalau negara kita dijajah oleh kuasa luar lagi? Nakkah kalau kita hilang kemerdekaan sudah? Tak nak. Tak nak. Jadi semua tak nak. Semua nak mengekalkan kedaulatan negara kita. Jadi kamu semua sebagai generasi muda perlu mempunyai semangat cinta akan negara yang kuat dan bertanggungjawab dalam mempertahankan kedaulatan negara ini. Ya, boleh? Sebab harapan negara sudah di tangan kamu. Kamu semua boleh menunjukkan perasaan cinta akan negara itu dengan bertanggungjawab terhadap negara. Okey. Setakat ni ada soalan kah? Ada di mana cikgu laju ke apakah boleh tanya ya? Ada soalan tak? Tak ada, Cikgu. Okey, kalau tak ada, kita akan teruskan dengan aktiviti. Okey, aktiviti kita pada hari ini adalah aktiviti Padlet. Okey, cikgu akan bagi link Padlet ya. Okey. Cikgu akan bagi link Padlet di ruang chat ya semua. Okey, semua nampak ke link Padlet tu? Nampak. Okey, kalau nampak,
awak semua boleh masuk ke link itu dan jawab soalan yang cikgu sediakan. Okey. Soalan dia adalah, cikgu nak kamu semua teliti dulu situasi ini. Okey. Pertama sekali cikgu ada sediakan satu gambar, iaitu gambar jalur gembilang. Okey. Soalannya, andaikan anda sedang berjalan ke sekolah dan ternampak bendera Malaysia jalur gembilang terjatuh di tengah jalan. Okey, soalan pertama adalah, cikgu nak tahu, jelaskan perasaan anda apabila berada dalam situasi tersebut. Jadi awak perlu jelaskanlah kalau awak ternampak berada dalam situasi tersebut, apa perasaan awak semua? Apa perasaan kamu? Okey, yang kedua, apakah tindakan yang akan anda lakukan? Lepas tu apa yang kamu akan lakukan? Yang ketiga, Cikgu. ya? Ya? Yang saya kosong, cikgu. Kosong? Sekejap. Saya hantar gambar tengok. Okey, nanti cikgu tengok. Orang lain macam mana? Orang lain okey ke? Ke kosong juga? Ha? Okey. Okey. Arun kalau macam ni, Arun boleh jawab tak Arun? Ada butang tambah tak? Kosong? Tak ada soalan, tak ada gambar. Okey, nanti cikgu Tu, tengok yang Arun. cikgu tengok WhatsApp. Saya hantar gambar dalam WhatsApp. Okey, boleh. Orang lain sambil-sambil tu boleh jawab ya. Cikgu nak ingatkan satu lagi, nanti awak tulis nama awak juga ya. Baik, Cikgu, yang saya pun tak nampak soalan. Tak nampak juga? Okey, jap cikgu tengok. Yo. Kalau tak nampak soalan, nampak slide cikgu kan ni? Nampak yang cikgu paparkan kan? Di skrin, nampak tak? Nampak. Okey, kalau nampak, awak boleh jawab di kertas ke di buku latihan. Nanti kita bincangkan sama-sama. Okey. Okey, awak jawab di kertas ke buku latihan lah. Nanti kita bincangkan sama ya, boleh? Okey, bagi orang yang Boleh. boleh jawab di Padlet, boleh jawab di Padlet. Kalau yang tak dapat jawab di Padlet, awak boleh buat dalam buku latihan. Nanti kita bincangkan sama-sama. Boleh? Okey. Nanti cikgu bagi masa sampai pukul 1.45, boleh? 15 minit.
Semua okey kah tu? Okey, seorang dah jawab. Orang lain macam mana? Boleh jawab tak? Dah siap kah? Hello? Sikit lagi cikgu, sikit lagi. Okey, cikgu bagi masa 5 minit lagi. Sempat tak? Sempat. Okey, bagus. Nanti dah siap boleh bagi tahu cikgu ya. Jadi kita buat perbincangan. Dah cikgu. Lepas Okey, tu dah. saya nak send macam mana cikgu? Tak apa, nanti Arun baca je. Okey. Okey. Orang lain kalau dah siap boleh bagi tahu cikgu ya. Okey, sambil tunggu jawapan dari orang lain, cikgu baca soalan yang dihantar oleh Pradhan dulu ya. Okey, orang lain boleh dengar sambil buat sambil menjawab soalan ni ya. Okey, soalan pertama Pradhan jawab, saya berasa sedih kerana bendera negara Malaysia jatuh di tengah jalan. Ya. Okey. Kedua, dia kata tindakan yang saya akan lakukan ialah saya akan mengambil bendera tersebut dan bergantung di tempat yang sesuai. Dan
diikat dengan ketat supaya bendera tersebut tidak akan jatuh lagi. Ya, tindakan Pradon agak bagus dan cikgu juga setuju dengan tindakan yang dia akan lakukan. Ya, kalau kita terjumpa akan ternampak bendera Malaysia yang melambangkan kedaulatan negara kita ni terjatuh di mana-mana tempat atau dibuang, kita perlu mengambil dan letak di tempat yang sesuai. Ya, bagus. Lepas tu yang ketiga, sebagai generasi muda, saya bertindak sedemikian supaya semangat patriotik dapat dikekalkan dan saya sayang akan negara kita. Ya, okey, bagus. Okey, Arun boleh baca jawapan Arun? Halo Arun, Arun dah siap kan? Boleh baca soalan Arun? Boleh Okey. jelaskan? Okey, soalan pertama. Jelaskan perasaan anda apabila berada dalam situasi tersebut. Okey, jawapan? Saya berasa amat sedih apabila di dalam situasi itu kerana sebagai tanda hormat dan cinta akan negara. Ya, bagus. Okey, soalan kedua. Apakah tindakan yang anda akan lakukan? Apa tindakan yang Arun akan lakukan? Saya akan mengutuk jalur gemilang itu dan gantung di tempat yang sesuai dan selamat. Ya, betul. Bagus. Okey, yang ketiga. Mengapakah anda bertindak sedemikian? Kenapa awak bertindak sedemikian? Sebagai menunjukkan sikap cinta akan negara supaya dapat mengekalkan kemerdekaan negara kita. Ya, betul. Bagus. Soalan agak bagus. Nampaknya kamu semua jawab dengan bagus semua. Okey, ada jawapan lain lagi tak? Ada siapa nak kongsi jawapan lain kah? Ada? Orang lain macam mana? Dah siap ke belum? Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi ya. Sebab kita janji 1:45. Okey, bagi yang sudah jawab, cikgu ucapkan tahniah. Jawapan kamu semua bagus-bagus. Okey. Okey, masa kita pun sudah tamat. Cikgu berharap awak semua sudah siap menjawab lah kan? Sudahkah belum? Oratai, siap ke belum Oratai? Hello? Cikgu masih ada ni. Okey. Okey, orang lain dah siap menjawab ke? Kalau belum, cikgu akan bagi masa lagi. Dah siap ke belum? Anak-anak. Dah siap, aku dah siap. Okey, dah siap. Maliwan boleh baca jawapan kamu? Okey, soalan pertama. Jelaskan perasaan anda apabila nampak atau berada dalam situasi tersebut. Apa perasaan awak? Perasaan saya apabila bendera itu terjatuh di tengah jalan ialah sedih. Ya, sedih. Betul. Lepas tu yang kedua, apakah tindakan yang akan anda lakukan? Apa tindakan yang akan Maliwan akan lakukan? Tindakan yang akan saya lakukan ialah mengangkat bendera itu
itu dan bergantung di tempat yang sesuai. Ya, bagus. Tindakan yang bagus. Okey, yang ketiga. Mengapa anda bertindak sedemikian? Kerana bendera itu ialah identiti nasional negara kita. Kita perlu hormat akan negara kita. Ya, betul. Bagus. Okey, cikgu tengok jawapan kamu semua ni agak bagus dan adalah yang sama-sama sikit kan. Jadi, cikgu rasa semua akan buat tindakan seperti yang kawan-kawan kita buat lah kan. Macam mengambil bendera, letak di tempat yang sesuai. Lepas tu berasa sedih kalau nampak bendera dibuang atau jatuh di tepi jalan. Nah, sebab ia merupakan lambang atau identiti nasional kita. Kita perlu hormat dan kalau kita ngambil atau menghormat bendera negara ini bertanda kita mempunyai semangat patriotisme atau semangat cinta akan negara. Okey, bagi orang lain nanti awak simpan jawapan kamu dan kita akan bincangkan di kelas akan datang lah. Sebab masa pun sudah mau habis, jadi kita akan teruskan dengan aktiviti kedua kita. Boleh? Boleh kan? Okey, kita akan teruskan aktiviti Kahoot ya. Okey, macam biasa masuk Google, tulis play Kahoot. Play Kahoot. Boleh? Nanti cikgu bagi nombor PIN. Okey, PIN Kahoot kita adalah 5040037. 5040037. Lima kosong empat kosong 37. Arun dah masuk. Orang lain? Boleh tak? Kod Kahoot 5040037. Okey, 2 orang dah masuk. Okey, 3 orang. Nak cikgu ulangkan kod Kahoot ke? Okey. 50400. Okey. Okey, dah 6 orang masuk. Seorang lagi. Siapa yang belum masuk? Kod Boleh nak Kahoot. ajar. Lekat. Lekat. Okey, tak apa, Jadi- Pradon. Nanti Pradon dengar perbincangan kita ya, boleh? Try jawab-jawab. Ya, try jawab je. Nanti cikgu baca soalan. Pradon sambil tunggu kawan tu, Pradon cuba jawab lah ya. Okey. Cikgu akan start ni. Okey. Start. Okey, unit 12, kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Okey. Ready, go. Okey, soalan pertama. Apakah konsep negara berdaulat? Ulangkan soalan. Apakah konsep negara berdaulat? Konsep dia ya. Okey, yang merah. Negara berdaulat. Negara berdaulat adalah negara yang dijajah oleh negara lain. Okey, biru. Negara yang tidak aman dan huru-hara. Yang kuning, negara yang bebas daripada penjajahan. Yang hijau, negara yang tidak mempunyai kestabilan politik. Okey, cikgu ulang yang merah. Negara yang dijajah oleh negara lain. Biru, negara yang tidak aman dan huru-hara. Kuning, negara yang bebas daripada penjajahan. Hijau, negara yang tidak mempunyai kestabilan politik. Apa konsep negara berdaulat? Negara berdaulat ini negara yang macam mana? Merah, negara yang dijajah oleh negara lain. Okey. Mungkin keliru dengan soalan. Jadi konsep negara berdaulat adalah negara yang bebas daripada penjajahan. Okey, 4 orang betul. Bagus. Okey, bagus.
Okey, kita tengok pula soalan kedua. Berikut adalah ciri-ciri negara berdaulat kecuali. Okey, cikgu ulang soalan. Berikut adalah ciri-ciri negara berdaulat kecuali. Kecuali ya, kecuali. Okey, merah, merdeka. Biru, beridentiti nasional. Kuning, bermaruah dan berwibawa. Hijau, kuasa politik yang tidak stabil. Merah, merdeka. Biru, beridentiti nasional. Kuning, bermaruah dan berwibawa. Hijau, kuasa politik yang tidak stabil. Okey, yang mana bukan ciri-ciri negara berdaulat? Merah, merdeka. Biru, beridentiti nasional. Kuning, bermaruah dan berwibawa. Hijau, kuasa politik yang tidak stabil. Yang mana? Yang mana bukan ciri-ciri? Okey. Cikgu ulangkan soalannya. Berikut adalah ciri-ciri negara berdaulat kecuali. Okey. 1, merah tu merdeka, biru beridentiti nasional, kuning bermaruah dan berwibawa. Okey. Seorang salah tak apa. Cikgu rasa mungkin keliru ataupun tak dengar dengan jelas. Okey, jawapan dia adalah kuasa politik yang tidak stabil. Okey. Okey, tempat pertama sekarang ni Siu Ying, ikuti Maliwan dan ada nombor 054037. Okey. Tengok pula. Soalan yang ketiga, yang manakah bukan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara? Yang manakah bukan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara? Bukan ya. Tengok keyword dia bukan. Okey, yang merah, maruah negara terpelihara. Biru, mengekalkan kemerdekaan negara. Kuning, perpaduan dan keharmonian terjejas. Hijau, mengekalkan kestabilan politik. Okey, cikgu ulangkan lagi. Merah, maruah negara terpelihara. Biru, mengekalkan kemerdekaan negara. Kuning, perpaduan dan keharmonian terjejas. Hijau, mengekalkan kestabilan politik. Okey. Cikgu ulangkan soalan, yang manakah bukan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara? Okey. Merah, maruah negara terpelihara. Ya. Okey. Bukan kepentingan mempertahankan negara adalah perpaduan negara dan keharmonian negara terjejas. Okey. 4 orang betul dan seorang salah. Okey. Okey, yang keempat. Apakah kesan pengabaian tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara? Okey, apakah kesan pengabaian tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara? Yang merah dapat mengeratkan perpaduan, biru dapat memajukan ekonomi negara. 3, tradisi dan norma masyarakat semakin dilupakan. Hijau, imej negara terjejas. Merah, dapat mengeratkan perpaduan. 3, biru dapat memajukan ekonomi negara. Hijau, kuning kuning, tradisi dan norma masyarakat semakin dilupakan. Hijau, imej negara terjaga. Okey, ya bagus. Semua betul. Okey, soalan kelima. Berikut adalah cabaran dalam mengekalkan kedaulatan negara kecuali. Okey, cikgu ulangkan soalan. Berikut adalah cabaran dalam mengekalkan kedaulatan negara kecuali. Merah, rakyat mempunyai semangat patriotik yang kuat. Biru, penularan berita yang menggugatkan kedaulatan negara. Kuning, rakyat kurang jati diri. Hijau, taraf ekonomi sosial yang tidak seimbang. Okey, merah, rakyat mempunyai semangat patriotik yang kuat. Biru, penularan berita yang menggugatkan kedaulatan negara.
Kuning, rakyat kurang jati diri. Hijau, taraf ekonomi sosial yang tidak seimbang. Cikgu ulangkan lagi. Merah mempunyai semangat retorik yang kuat. Biru, penularan berita yang menggugatkan kedaulatan negara. Kuning, rakyat kurang jati diri. Hijau, taraf ekonomi dan sosial yang tidak seimbang. Soalan dia, berikut adalah cabaran dalam mengekalkan kedaulatan negara. Kecuali, yang mana bukan cabaran dalam mengekalkan kedaulatan negara. Okey. Merah mempunyai semangat patriotik yang kuat. Yang biru, penularan berita yang menggugatkan kedaulatan negara. Kuning, rakyat kurang jati diri. Dan hijau, taraf ekonomi yang... Okey, bagus. 4 orang betul dan 2 orang salah. Okey, bagus. Masih baguslah. Okey. Yang salah tak apa, kita cubakan lagi ya. Okey, yang ke-6. Sebagai warga negara, kita perlu menjaga nama baik negara. Betul ke salah? Biru tu betul, merah tu salah. Sebagai warga negara, kita, ya, semua betul. Bagus. Kita perlu menjaga nama baik negara. Okey. Tempat pertama kita sekarang ni Maliwan, diikuti dengan Siring dan Arun. Okey. Soalan ke-7, sebagai seorang rakyat Malaysia, kita tidak perlu menghormati lambang negara. Biru betul, merah salah. Soalan dia, ya, salah. Bagus anak murid cikgu. Okey. Okey, soalan terakhir. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mencintai dan setia akan raya dan negara. Biru betul, merah salah. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu cinta dan setia akan raja dan negara. Ya, betul. Nampaknya semua dapat jawab dengan betul. Bagus. Okey, tempat ketiga. 50. Tempat kedua, Siring. Dan tempat pertama, Maliwan. Okey, cikgu ucapkan tahniah kepada pemenang dan setiap pelajar cikgu lah yang berjaya menyertai aktiviti ini. Okey, kamu semua dapat jawab dengan betul dan bagus. Okey. Jadi setakat ni cikgu boleh nampaklah bahawa kamu semua boleh faham jugalah apa yang cikgu terangkan dan mengajar di topik ini. Jadi sebelum cikgu nak buat kesimpulan, ada soalan kah? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, masa kita pun sudah tamat. Jadi cikgu akan buat kesimpulan untuk unit ini ya. Okey, secara kesimpulannya, tanggungjawab menjaga kedaulatan negara merupakan tanggungjawab bersama antara pemimpin dan rakyat. Okey. Di mana setiap individu akan menikmati pelbagai kelebihan apabila sama-sama berusaha melaksanakan tanggungjawab dalam mempertahankan kedaulatan negara. Bermaksudnya di sini kita semua perlu bertanggungjawab dalam mengekalkan kedaulatan negara sebab ia akan mendatangkan kesan yang baik kepada diri kita sendiri, rakyat, masyarakat, keluarga kita dan juga negara. Jadi cikgu berharap awak semua yang sebagai generasi muda dapat melaksanakan tanggungjawab dalam mengekalkan kedaulatan negara ini ya. Okey. Okey, kalau semua tak ada soalan, semua sudah faham. Jadi cikgu akan berakhirkan kelas kita setakat ni sahaja. Jadi cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang berjaya melibat diri secara aktif dalam kelas ini dan bagi kerjasama yang baik kepada cikgu ya. Okey, sekian terima kasih semua. Stay safe, jaga diri baik-baik. Yang mana belum makan tu pergi makan ya. Okey, sekian terima kasih.
Jumpa lagi. Terima kasih, Bye. Cikgu. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, cikgu. Cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Jumpa lagi. Bye.